Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kami dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah petang ini kita akan sambung perbincangan masih perkara yang ke-82 lagi, iaitu manhaj dakwah ahli sunnah wal jamaah. Pada muka surat 620 itu, muka surat 620. Betul tak? Net 22. Net 22 Net 22. Kewajipan terbesar. Oh, silap tanda ni. Okey. Muka surat 622 masih lagi di bawah fakta ataupun perkara yang ke-82 tu, iaitu manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, muka surat 622. Di situ jadi kewajipan terbesar yang wajib ditempuh oleh para dai, para ustaz dan juga ulama adalah meniti ataupun mengikuti manhaj para nabi dalam berdakwah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasar ketinjauan dari sudut agama dan akal, tidak boleh seorang pendakwah itu menyimpang dari manhaj dakwah para nabi lalu memilih manhaj dakwah yang lain. Dia manhaj dakwah ni, cara hikmah tu dia tidak hura dengan detail di sini. Dia buat secara umum, tak apalah, cuma anak nak sebut begini daripada poin 1 sampai poin 5 yang kita bincang selepas ni tu, mana disimpulkan oleh ulama lah. Kalau dalam kitab-kitab lain, manhaj dakwah yang paling utama, setiap apa yang kita buat, dia tidak boleh bercanggah dengan sunnah Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, semua tindakan itu dia mesti menjurus ataupun mengarah ke arah supaya seseorang itu mentauhidkan Allah. Dia tidak boleh bercanggah. Mana kalau setiap perbuatan pendakwah mana ada unsur yang boleh menyebabkan berlaku fitnah dalam tauhid, maka itu jika sudah tergelincir apa saja, itu secara umumnya begitu. Jadi bila disebut manhaj dakwah tu bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, hikmah tu dia tidak bincang secara detail di sini. Tak apa, selepas ni saya akan sebut. Baik. Pertama sekali, manhaj dakwah para nabi adalah jalan paling lurus pula kitab. Istilah-istilah pun dia istilah Quran. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis yang menyebut kita tauhid, dia tak ada istilah-istilah baru kecuali sikit sangat. Sebab apa? Sebab Quran tu dia guna. Misalnya bagaimana Allah memperkenalkan diri dia kepada, lepas tu dia ni berkuasa. Setahu mana berkuasa, dia bincang tu berkuasa paling besar sekali, asas sekali adalah menciptakan. Hak tu asas, duk atas sekali, sehingga hak tu menjadi fasil, pemisah antara Tuhan sebenar dengan Tuhan ciptaan manusia atau Tuhan yang dilantik oleh manusia. Dan hak itulah Nabi guna untuk menghujahi puak-puak Arab penyembah-penyembah berhala zaman hari. Ada kada ciri menciptakan itu. Itu manhaj tauhid lah. Yang kedua, sesungguhnya para nabi benar-benar telah berpegang teguh dan mempraktikkan manhaj tersebut. Hal itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa masalah manhaj bukan termasuk masalah ijtihad, bukan berasal dari pemikiran. Ini kita kena tengok, sebab itulah dia penting sangat pengajian
sirah ni. Tu hak kita duk ngaji lah fiqh sirah tu. Kita boleh nampak lah. Yang ketiga, para nabi itu dan kita wajib mengikuti beliau. Jadi hak nabi duk buat ni sebenarnya, hak nabi kita bentuk masyarakat Arab tu dalam tempoh 23 tahun berubah daripada darus syirki kepada darus tauhid, berubah tanah Arab. Jadi pada waktu tu di dunia ni situ tauhid, lain tak ada. Lagu mana nabi buat? Sebab itulah dia tadabbur Quran ni wajib Qurani. Jil Quran itu panggil, generasi Quran itu. Jadi hak nabi duk buat ni serupa dengan nabi-nabi dulu ya. Kalau pekoh tu berbeza, tapi banyak mana pekoh tu sama, dia panggil fitrah tu. Misalnya gosok gigi, nabi kata nabi dulu pun semua gosok gigi. Gua ada gigi. Hak tu fitrah. Cukur kita kata bulu hari-hari, jangan lebih 40 hari. Lepas tu anda misal janggut tu apa ni, kita kata tak kerak, kita kata ataupun kerak pun biada sikit, kita tidak cukur langsung. Walaupun perkara tu ada khilaf ulama di segi kemaslahatan bersifat setempat, kukuk mana. Baik, yang keempat, kerana kesempurnaan konsep dakwah para nabi tergambar dalam dakwah Nabi Ibrahim AS yang dikatakan sebagai agama Hanifiyah itu, maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikut manhaj Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif itu. Lagu mana Nabi Ibrahim? Siapa kena bakar? Lepas tu lari daripada kampung halaman. Apa tu? Sebab masyarakat dia tak boleh terima. Tapi dia tidak tunduk kepada syirik itu, tak tunduk. Tu. Jadi kalau sesuatu yang bercanggah dengan akidah tauhid, dia tak boleh berkompromi. Tak boleh. Misalnya kita sehari 200,000 kan nak buat rumah pelacur ke apa tu. Dah. Mana hotu tu bagi anak-anak nak kata lagu mana tak tahu. Kalau anak nak guna bahasa ni tidak anak tak kata bodoh no. Cuma anak boleh kata gini, dia ni masalah besar. Kalau kajian Islam betul-betul ataupun dia teruk benar pemikiran dia ni sebenarnya, kejut kita, kape tak gamuk kecek lagu tu. Siapa dia nak jadi jom duduk rumah tu. Nak sebut tak gamuk itu 3 juta ni bukan sikit, bukan 4-5 orang. Tak ada otak langsung kecek teruk sungguh. Na'udzubillah min zalik. Apa jadi ketemu wallahu a'lam. Ni fitnah akhir zaman lah ni. Tapi kadang-kadang kita pun tidak nak kutuk, tapi simpati jugalah dengan sikap dia tu. Teruk tu sebenarnya tu. Ya. Baik, cuba tengok Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yakni Muhammad, dan juga ulil amri, yakni pemegang tampuk pemerintahan, orang yang memegang kuasa di kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jika kita kembali kepada Al-Quran, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kita bahawa akidah seluruh Rasul adalah tauhid, dan dakwah mereka dimulai dengan tauhidullah, dan tauhid merupakan perkara terpenting dan terbesar yang mereka bawa. Dan dakwah Rasulullah SAW dari awal sampai akhir hayat beliau mementingkan tauhid dan memerangi syirik. Bapa kerajaan ni kena jaga benar. Tak tahu siapa bila-bila. Kata gitu. Hadis kata gitu. Makna dia akan terpisah sampai bila-bila dengan keluarga dia hidup dalam syurga. Tak boleh nak bayar tu. Orang masuk penjara ni kalau seumur hidup dia berakhir dengan mati, ni tak ada akhir. Agak-agak lagu mana. Tak boleh nak bayar. Tu nak ayat besar. Sebab itulah hadirat bab tauhid dengan syirik ni, kalau Nabi, para sahabat, dia tak elok. Nampak benih sikit dia racuh lalu.
Padahalnya perkara ini 1400 tahun sampai ke zaman kita ni, bukan tak ada pengalaman orang sesat. Bagaimana ulama kita rekodkan maklumat sesat ni puncanya gini-gini, semua lengkap dalam kitab. Jadi kalau pihak kerajaan gagal memahami perkara ini, nah, orang-orang bawah ni ialah sekadar sebut gitu ya. Nah, nak bertindak dengan kuasa itu pihak kerajaan. Cuma kita ni hak tidak kerajaan sebagai rakyat biasa, masyarakat awam ni kena bertindak cara kita. Kalau tidak Allah tanya juga. Yang kita kata tak apa kerajaan ada kerajaan berlaku salah. Tak boleh juga gitu. Makna semua orang main peranan. Tapi hak paling besarnya kerajaan lah. Baik. Yang keenam, Ustaz. Okay, yang keenam, Allah telah menciptakan alam ini, menyusunnya dengan aturannya rapi, dan Allah telah menjadikan ketetapan-ketetapan bagi alamnya. Ni kalau nak tulis maknanya qudrat khaliqiyah, maknanya kemampuan mencipta dan juga kemampuan mengurus apa yang dicipta. Ni orang panggil tauhid rububiyah. Inilah maksud tauhid rububiyah. Mana Allah ni dia panggil ciri. Maknanya zat yang ada ciri ni, itulah Tuhan yang layak disembah. Seandainya ketetapan alam itu berbeza-beza ni secara rasalah alam ni dia panggil sunnatullah. Allah buat tetap, kalau tidak tak boleh hidup kita. Ana ambil contoh mudah ya, kalau ana sebut kepada pelajar-pelajar di Darul Qasal, kita kata mudah. Katakanlah berubahlah pokok dia ni kadang-kadang tu baik apa. Tak boleh hidup kita tu. Sesuatu yang bersifat membakar kadang-kadang dia berubah jadi cair, jadi sejuk. Tak boleh hidup. Tidak buat gitu. Sebab tu kita boleh mikir, kita boleh rekod, kita jadi ada pengalaman sebab benda tetap tu lah. Cuma ada sekali-sekala Allah buat tu nak tunjuk kuasa dia. Misalnya Nabi Ibrahim ta'ang api besar ketemu. Qulna ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, sejuk. Jadi sejuk. Bila Allah haruh api sejuk, jadi sejuk. Kejut habis pokok Namrud tu. Relax Nabi Ibrahim. Lepas tu tubik gitu. Tapi tak percaya lagi. Sebab tu kadang kita fikir kerah pedas ni no. Tak percaya lagi. Setahu semua tu. Ana wak nasib manusia gitu. Kita kena ingat Kita kena ingat. Orang-orang yang disebut dalam masyarakat nabi-nabi dulu hak kafir ke semua tu kekal dalam neraka. Dan dalam hadis kita boleh tengok ahli neraka, kita boleh mohon dengan Allah nak tengok. Tuhan akan tunjuk. Dia macam ada skrin besar gitu. Terang nampak, kita boleh nampak. Dan daripada situ dalam hadis, bila ahli syurga nampak bagaimana menderitanya ahli neraka, mereka kata alhamdulillah, syukurnya kita. Mana dia rasa puas hati hidup di dunia dulu, berpantang, tidak buat dosa. Sebab benda dosa semua hak belakang ni berlaku. Tapi dia atas rasa agama. Dia akan puas hatilah pada hari itu. Itu disebut. Baik, seterusnya. Jadi itu contoh mudah lah. Sunnatullah tu. Ada setengah kitab dia kata, misalnya beranak ni Allah sunnatullah jadi perempuan. Kalau binatang betina, dia tak beranak hal lain. Tu dia. Tuhan tetap tu begitu. Kalau sekali-sekala pok dia beranak, kalau gakak lah. Tak akan jadi. Tu dia panggil sunnatullah tu. Benda ni jadi gini daripada dulu. Misalnya kita kata lembu, sifat dia sopa ya. Upuk tu lembu Mekah kalau ada. Lagu tu. Tu untuk manusia. Kalau Allah buat tidak tetap gitu, tak boleh hidup kita. Ni dia panggil hukum sebab musabab. Begitu juga dalam hal syariat. Ia tidaklah tegak kecuali di atas akidah yang benar. Jika syariat telah lepas dari akidah, maka syariat itu akan jadi rosak dan tidak lagi sebagai syariat yang benar. Baik, anda nak sebut sikit di sini. Syariat ni, hak kita panggil, hak kita ngaji syariat dan juga sunnah Nabi, semuanya kalau kita perhatikan, semua dia ke arah mentauhidkan Allah. Semua gitu. Buat apa-apa dia ada tauhid situ. Sebab tu kalau dalam agama kita nak buat apa-apa, baca bismillah. Kalau tak ingat mana-mana doa, itu makna tu. Doa, zikir, kalau tak ingat hal tu semua tu, baca bismillah. Baca bismillah. Jelaslah bahawa hubungan akidah tauhid terhadap seluruh syariat para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan
pondasi mana asas lah, tapak bagi sebuah bangunan, dan bagaikan ruh bagi badan. Jasad tidak akan berdiri dan hidup kecuali dengan adanya ruh. Begitulah syariat tidak boleh hidup kalau tak ada akidah. Akidah tu asas dia. Jadi akidah tu dia tauhid tu lah. Baik, saya tambahkan 3 contoh yang dengannya kita akan bertambah faham terhadap sunnatullah yang disyariatkannya. Begitu juga tentang pengaturan dan ketertiban dalam syariatnya adalah perkara yang dijadikan tujuan sehingga wajib untuk diikuti dan tidak boleh menyimpan dari hal-hal tersebut. Sini dia mari 3 contoh. Misalnya salat. Rasulullah telah mengajarkan salat kepada kita dengan praktik yang nyata. Anda kata ada sekelompok orang yang mengubah tata cara salat Rasulullah, maka apakah salatnya itu benar ataupun dikira sebagai salat orang Islam? Tidak. Dia gini ya. Anda nak sebut sikit sini. Baik. Bila kata semaya, ibadat paling besar, mana-mana ibadat pun semaya lah paling banyak Nabi buat. 5 kali sehari. Enggak Nabi semaya Jumaat fardu, sahabat tengok. Makna tak mungkin umat Islam akan tersalah dalam pengikutan itu. Dalam riwayat dia. Baik. Jadi maknanya jelas. Lepas tu kalau ada beza pun jelas juga. Oh, Nabi buat gini, akak tangan ni, ada sahabat kata gini. Mana boleh berlaku lah. Bila ada dalil, bila jelas. Sebab tu kita tak boleh buat melebihi daripada apa yang ada dalam nas. Benda-benda khilaf tu tak apalah, asalkan ada nas. Hak orang panggil khilaf ada nas tu hak Nabi lah kau tu. Asalkan hak Nabi tak apa. Asalkan hak Nabi tak apa. Begitu juga haji. Rasulullah telah mengerjakan haji dan mengajarkan manusia tentang manasik haji. Maka jika ada jemaah yang menghendaki adanya perubahan berkait dengan ibadat haji, maka haji dia tu tak jadi. Gitulah terjemah ayat mudahnya. Semaya dia pun tak jadi. Anak pun tak ditengok. Dah kita 150 170 sahaja, malah nak bawa. Ada cuma kalau nak beli buku tu, ialah dengan wayak khana. Kalau nak Ustaz Zawawi ya buatnya. Sebab buku tu tak ada jual sini. Setengah tu buat kita ni ada. Dah ambil buku tu. Kau hilang tahu buku tu tak? Kena baca buku tu. Saja biar tengok. Teruk sana. 150. Maya sunat. Tu. Boleh kata kita tak amal lah tu. Siapa begitu sekali. Jadi ni mudah. Ni sistem ni manhajnya. Bila kita buat ibadat tak serupa dengan Nabi, bercanggah tu percanggah yang asas, dia tak boleh. Misalnya kita kata Nabi akak tangan lagu mana. Kalau setakat adalah hadis amal tu. Tak apa. Tapi kalau hak tak ada, tak boleh. Tu. Baik, begitu dakwah Rasulullah ini yang paling penting. Dakwah Rasulullah memulai dakwahnya dengan tauhid, dan begitulah seluruh rasul dan nabi. Seperti mana Allah berfirman, "Wa qad ba'atsna fi kulli ummatin rasula tanibut taghut, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan demi sesungguhnya kami kena tambah tu, dia tak cukup terjemah dia. Satu kalimah, demi sesungguhnya. Sebab dia ada 2. Laqad itu lam takkid, qad pun takkid juga, 2 ayat penegas. Kalau sesungguhnya waqad ba'atsna. Kalau semata-mata sesungguhnya waqad bila bubuh lam dia mesti demi sesungguhnya. Itu terjemah dia. Dan sesungguhnya kami telah mengutus, dan demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyerukan begini, beribadatlah kamu kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut ni kena tanda situ setiap perkara yang menyesatkan dia sebut taghut, dan ada pembahagia dia. Setiap yang menyesatkan dia boleh jadi taghut. Kadang-kadang yang menyesatkan kita tu tak salah pun, kita yang silap faham tentang dia. Misalnya orang alim, wali, katakanlah wali, dia tidak ajar pun, cuma kita anggap dia gini-gini. Makna dia tu jadi taghut pada kita, dia tu tak salah. Itu. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang pasti tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang mendustakan. Manakala ada duit kita boleh pergi tengok tempat-tempat yang Allah sebut. Tu molek kita pergi tengok tempat tu, pergi melancong tempat tengok. Tapi kena tahu sejarah. Kalau pergi saja tak tahu, jadi apa juga. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada dia
Di antara contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal bila dia diutuskan ke negeri Yaman. Sebab dia ni alim, dia ni orang yang berpengetahuan tentang kitab suci dan dia tahu tentang masyarakat di Yaman. Apa Nabi kata kepada dia? Nabi kata, innaka sata'ti qauman ahla kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu ilaih ibadatullah wa fi ukhra an yuwahhidullah fa inhum ata'uk lidzalik wa fi riwayatin fa idza arafullah fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawat wa lailah fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kena tanda situ tu'khas tu kena bubuh dalam kurungnya fuqara. Inilah asas percukaian dalam Islam. Kalau ulama bicara tentang cukai, inilah dia sebut. Dia ada ayat Quran tu seperti tu, ayat seperti itu. Asas cukainya diambil daripada orang kaya, diberi pada orang miskin. Tu asas percukaian dalam Islam. Jangan ambil semua orang miskin pun kena juga, tak kena tu sistem tu. Ini asas dia. Kalau kita baca dalam buku tentang perekonomian Islam, dia akan sebut tu. Asas cukai ni diambil daripada orang kaya. Bukan orang miskin pun kena patutlah juga. Tu tak kena sistem tu. Ni asas dia. Fa inhum ata'u fa inhum kelak, Nabi kata, Nabi pesan kepada Muaz, kelak engkau akan datang, engkau akan pergi kepada suatu kaum daripada ahlu kitab. Puak-puak dia ni ada agama, ada kitab suci, cuma dia sesak ya. Maka ajaklah mereka asas tauhid. Baik, pada lafaz lain, dalam riwayat lain, maka yang pertama kali engkau seru mereka adalah supaya mereka mengabdikan kepada Allah sahaja. Hak tu mula-mula sekali. Sebab hak lain tak akan jadi kalau hak ni belok, hak ni tak betul, hak ni menyeleweng, tak akan jadi. Juga lafaz lain dalam riwayat lain supaya mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disebut tu. Hak tadi, hak asas tauhid tadi, ibadat hanya kepada Allah saja. Dalam suatu riwayat lain, apabila mereka telah mentauhidkan Allah, barulah kamu beritahu kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari malam. Hak salat tak usah raya dulu, raya tu biar dia faham dulu, biar dia mengucap dulu. Jika mereka mentaatimu kerana demikian, itu makna gini bukan sehari dua ni. Nak boleh faham gini. Maka beritahulah pula kepada mereka bahawa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah. Ni zakat ni. Bukan sedekah sunat, ni sedekah wajib. Yang diambil daripada orang-orang kaya di antara mereka, lalu dibahagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka. Jika mereka taat kepadamu kerana yang demikian itu, maka jauhilah olehmu harta-harta mereka yang baik, dan takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Jangan kamu ambil harta mereka lebih daripada zakat. Tak boleh. Kerana tidak ada hijab, tidak ada pendinding, tidak ada dinding antara doa orang yang dizalimi dengan Allah. Allah akan terima. Baik, kita faham bahawasanya mengikuti ketetapan Allah Azza wa Jal yang berkaitan dengan syariat ada aturan yang detail dalam peribadatan serta perinciannya adalah wajib. Tetapi maknanya bila kita nak ikut ni, nak taat kepada Allah dan Rasul, dia ada cara dia tak boleh ikut sin. Itulah tujuan Allah turun Nabi dan kitab suci, nak tahu cara tu lah. Sebab itulah kita berat sebenarnya. Ni kalau kita nak sebut lah, kita contoh, kita kata ambil kita solat lah, semoga tadi hak paling besar. Orang jadi tu imam, dia tahu setara mana tu Nabi semayang. Lepas tu dia urus masjid, dia tahu setara mana tu. Ada ke tidak dia pernah belajar khusus? Khusus sebab dalam kitab-kitab hadis dia ada khusus kitabul masajid, kitab Bukhari, Muslim, kitab-kitab sunan, hak besar-besar tu. Ada lengkap berpuluh-puluh hadis. Lagu itulah Nabi urus masjid. Setara mana dia? Baca semua ke hadis tu? Tu. Mana kalau tak tahu nak memerintah negeri, dia kena reti asas pemerintah tu supaya dia tidak jadi zalim, dia tidak jadi salah. Kalau tidak, tak boleh pahala. Duduk di masjid dah pun jadi tak boleh pahala. Bapa bukan jahil, tak reti. Tu bahaya tu. Siapa urus masjid orang nak pergi maya, nak pecah kepala dengar doa spekar.
Geruk Thailand no sebut sikit tak hotel kita lagi tak apa ya hotel kot lagu mana pun no anak sebut so mudah no. Kita kena ingat hak ni kita bincang ni asal dia ibadat Nabi buat ni lagu mana hak ada zaman Nabi. Kita ambil sah maya fardu, lepas maya fardu Nabi buat ke zikir, lepas zikir Nabi buat ke Nabi semaya sunat, lepas tu baru ngajar. Kalau nak ngajar ada Nabi ada juga ngajar. Baik, hak tu hak atur hak Nabi buat 5 kali sehari sampai mati. Sahabat pun buat gitu juga. Baik, kita lain betul ke kita buat gitu? Duduk ada hadirat. Lepas maya tu dia baca Quran guna supaya kaderah habis kering. Orang lain maya sunat. Hak maya sunat tu asal, lepas tu maya sunat. Hak tu asal Nabi buat. Kita pergi celah situ. Padahal buat lepas tu kau nak buat kan? Bukan kata tak boleh buat. Yang nak sebut. Ini cerita ni sebulan lebih, 2 bulan lebih dah selepas Covid kan. Jumpa anak dia. Tepat tu orang Islam saja. Tak ada orang pun tidak Islam. Derah tak derah siapa spekah tu dak. Siapa orang kawan situ tu jumpa anak suatu loyak. Kita maklum lah. Dia kata derah dok kalau royak tak dia kata baca Quran pun marah. Tengok orang kita. Orang bukan suruh baca Quran, baca pecah perut, baca pergi tapi jangan duk ganggu orang ni. Tu bahasa Kelantan tu. Siapa pecah perut baca Quran. Orang tidak lari baca Quran, orang lari derah tu. Supaya kamu duduk dalam tak dengar. Lemah sungai. Lepas tu nak urus masjid lagu mana, jahil ketemu. Hak je itu, jadi perempuan tu ayat Hana, dia kata kadang-kadang kalau anak dia klik cucu, kejut baca sebelum subuh tu. Orang Islam tu bukan orang tidak Islam. Memang ada orang tak pergi masjid, perempuan, anak kecil, orang tua. Lepas tu orang panggil suami yang salih, memang dia panggil rumah. Kalau suami soleh mari masjid ni. Baik, tak apalah. Jadi benda-benda gitu kena tahu. Kena tahu tu. Oh, kalau tidak ada hadirat berdosa kita. Tu memang. Jangan buat main-main Padahal sikit je ubah cakap, letih sikit lah. Tak terjejah pun baca Quran juga, tapi cara tu. Misalnya kita mari masjid kita, kadang-kadang ada orang duduk tidur di masjid ataupun ada orang duduk kecek lah, kita mari baca Quran juga. Tak boleh gitu. Walaupun baca Quran. Sebab masjid ni bukan baca Quran saja. Orang duduk itikaf, duduk zikir, duduk tafakkur, kita pun mari baca Quran juga. Apa Quran kan? Tu tak boleh kita hadap. Kena reti bagi lagu tu. Kalau dalam hadis tu ada berlaku tu. Sebab tu dia ada kitab ni, bila sebut kitabul masajid, maknanya tajuk besar tentang masjid. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi padahal para nabi semuanya meniti jalan yang satu. Kita tidak boleh berpaling dari manhaj dakwah yang dicontohkan oleh nabi, para nabi, dan tidak boleh menyelisihinya. Sebab apa? Sebab apabila menyelisih manhaj dakwah para nabi, akibatnya sangat dahsyatlah. Sangat besar kesan dia. Itu dikejenanya. Para dai, sebenarnya dai ni, kita semua ni dai lah. Hakikatnya, cuma dalam kadar masing-masing. Mengambil manfaat dari manhaj yang agung ini dalam memberikan perhatian tentang masalah-masalah tauhid, jadikannya sebagai titik tolak dakwah mereka. Jawabnya, sesungguhnya sebahagian besar da'i dan ustaz telah menyimpan jauh dari manhaj para nabi dalam berdakwah, sehingga umat Islam mengalami kondisi yang menyedihkan dan pahit akibat dari dakwah yang salah yang mereka lakukan. Misalnya sebagai contoh, pergi ke kubur, nak bawa orang ingat pergi kubur, tapi buat sesuatu dia tu. Sesungguhnya banyak juga di antara umat Islam, termasuk da'i, kiai dan pemikirnya, telah jahil terhadap manhaj ini, dan sebahagian lagi pura-pura tak tahu. Ana ubah segitu. Bak bodoh ni tak boleh marah. Pura-pura tak tahu. Mereka dihalang oleh syaitan dari manhaj yang benar ini. Kemudian mereka membuat manhaj yang menyelisih manhaj para nabi, para rasul. Hal ini menjerumuskan mereka dan menyebabkan mereka tertimpa bencana di dalam agama dan dunia. Ibnu Umar tu bila lepas azan tu kata salah. Lepas azan tu salah. Kau tu pun dia tak semaya di masjid, kecuali tukar tu bila.
Atau putuk bila awak perubahan, dia suruh orang akak dia awak balik. Tu ya. Jadi sebab anda sebut dah dulu cerita ni. Jadi bila dia buat gitu, masyarakat jadi berubah. Oh kata kalau kita nak buat seperti dia tu kan, tak pergi masjid kita ya. Tapi Ibn Umar kalau dia sebut gitu, orang jadi berubah. Tu besarnya dia tu. Tapi kita tak apalah, kita mari kita buat ikut cara kita belajar, mengikut cara Nabi. Orang lain nak buat cara dia, serahlah. Itu cara dia. Jadi perkara tu kena ingat sebab kalau kita tak pergi masjid jadi rugi kita. Baik, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang merupakan rasul pertama mengajak umat beribadat kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kalau tidak, niscaya Allah akan mengazab mereka pada hari kiamat. Misalnya di sini, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya kami benar-benar telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaum dia. Lalu dia berkata, semasa ni antara kata-kata Nabi Nuh semasa berdakwah kepada kaum dia, antaranya apa? Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Ini kita baca minggu depan apa habis ni. Kau nak habis lah lagi. Dia tak ada gapo sikit benar ni. Habis lah sikit benar ni. Kita pun habis lah. InsyaAllah tak ada ngorit kita berhenti. Kita pun habis lah sikit ni, tak ada apa ni. Benda ni kita tidak nak bincang pun, dia penyataan secara umum. Okay, cuba tengok manhaj yang ke-83, keutamaan dakwah tauhid. Para da'i wajib memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid. Mesti wajib, asas itu. Sebab itu adalah dakwah paling utama dan paling mulia. Dakwah tauhid ni apa maksud? Maknanya mengajak kepada darjat keimanan yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana sabda Nabi. Nabi kata al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit. Cabang yang paling tinggi ialah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah sekali adalah menyingkirkan duri, yakni daripada cabang iman. Hak ini kita nak bincang sama dah, biasa dengar dah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, Nabi SAW telah mengingatkan bahawasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali bila sahnya hak paling utama tadi, la ilaha illallah. Kalau wasah tu hak lain musnah semua. Dan kalau kita berada dalam situasi kafir, sama ada sedar atau tidak sedar, buat gapo pun tak jadi, Allah tak terima. Tu ayat berat tu. Hak itulah dia panggil asas. Tu kata kunci kepada kehidupan umat Islam. Berdasar, sebab tu kena jaga sungguh tauhid ni. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka semua gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas dakwaan dan simbol jadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan tahap kejauhannya daripada asas tauhid ni, la ilaha illallah. Jadi kena ingatlah, perbuatan yang ulama kata boleh membawa pada syirik ni, jangan dibuat. Benda tu tak perlu. Baik, sebagaimana perbuatan orang-orang itu telah menghabiskan usia mereka dalam memperbaiki muamalah antara manusia. Dia tumpu ke ekonomi ya. Dia tumpu kepada masyarakat gitu. Tak cara ke tauhid. Tu boleh berlaku tu. Habis masa dengan gitu. Jadi ingat kau dengan harapan akan mampu mengadakan proses islah terhadap manusia melalui jalur tersebut, atau dengan mengerjakan pelbagai dan kerusakan akidah orang-orang yang menjadi objek dakwah mereka. Tak cara langsung ni kepada akidah rakyat. Masuk gapo pun dia tak cara. Dia akan berhadapan dengan Allah di hari akhirat. Peranan akidah dalam kehidupan amat penting. Maka Nabi selalu menekankan kepada para da'i agar sentiasa mencurahkan perhatian mereka kepadanya dan menjadikan asas pemula dakwah mereka dengan tauhid, seperti yang tercantum dalam hadis Mu'adh bin Jabal. Mula-mula merayak, kena rayak dulu sembah Allah. Dan aku ni mau kena rayak juga sebagai pesuruh Allah. Agama ni mau boleh kena melalui aku, tak boleh kena melalui orang lain. Tu Nabi suruh sebut gitu asas dia. Ada sebahagian orang yang merasa heran dan aneh dengan bila diberi keutamaan dakwah kepada tauhid, dia rasa pelik. Tauhid semacam.
Sebab tu kita nak baca kitab lain lepas ni. Ni tauhid. Tak tauhid sama. Tak apa. Hak tu pun tauhid juga. Kita akan bawa dia betul tauhid juga kitab tu. Sebab Quran dengan hadis kitab tu. Jangan kita nampak tauhid ni gini saja, dak tauhid semua. Baik. Kami jawab gini, kata penulis, bukankah hak Allah berupa pengesaan di dalam beribadah adalah sesuatu yang paling berhak mendapat perhatian dan paling berhak untuk sering diucapkan oleh lisan, oleh lidah manusia. Cuba bayangkan bila bangun tidur, apa dia kita kata? Alhamdulillah. Dia kalau bangun tidur ingatlah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da. Apa? Alhamdulillah, sebut Allah. Lepas tu juga sebelum tu raditu billahi rabba pula. Tuhan tu aku tu. Tu tauhid. Jangan tukar ya anak-anak. Tu jadi penting. Jangan tukar tu. Tauhid adalah hak Allah yang murni. Bagaimana mungkin dianggap sebagai masalah kecil dan remeh oleh para pelopor gerakan-gerakan dan manhaj dakwah di zaman ini? Bukankah hal inilah yang paling utama untuk dibukakan baginya pintu-pintu dan dilapangkan baginya tempat-tempat dan kesempatan? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis Mu'adz yang telah disebutkan tadi. Walaupun kondisi dan permasalahan umat berbeza-beza, namun tetap yang menjadi keutamaan dalam dakwah adalah mengajak kepada tauhid, mengekali tauhid, jaga tauhid. Sama saja halnya apakah masalah mereka di bidang ekonomi sebagaimana yang dihadapi oleh kaum Madian, ataupun masalah kerosakan akhlak ini seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Siapa teruk ketemu akhlak hilang fitrah lah. Penulis tidak perlu menyebutkan. Atau problem yang dihadapi mereka adalah krisis politik, kerana semua umat dan bangsa yang tersebut pada ayat-ayat di atas belum diberlakukan pada mereka hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya gini, anak sebut gini sikit contoh. Tak kira lah masalah umat atau masalah ekonomi merudung ke politik. Hak tu dia tidak menjadi penyebab utama seseorang tu masuk neraka. Tu mudah, bahasa mudah. Tetapi kalau ekonomi beres, masyarakat pun semua hebat, tiba-tiba tauhid rosak, tak selamat juga. Hak tu asal. Jadi maknanya kalau penekanan kepada ekonomi lebih berat daripada penekanan kepada akidah, maka itulah orang panggil masyarakat yang tidak seimbang. Itu bukan masyarakat wasatiyah itu. Tu. Cara dakwah tauhid yang diberkati ini sekali-kali tidak boleh padam sesaat pun hanya dengan berdalih kestabilan dan kemantapan tauhid pada hati-hati manusia. Dia kena jaga sama, tak boleh lalat. Pokok kita kemah dah. Jadi over confident kita kata lepas tu relax. Pokok tu mari dan hari. Pokok tu makna syaitan lah. Meskipun kesedaran dan sambutan umat terhadap tauhid telah mencapai kesempurnaan, namun demikian pasti terdapat kekurangan pada diri manusia. Ni boleh tanda. Itulah hikmah Allah buat pusat Islam. Di situ ada Kaabah. Tu isyarat dah lah tu. Mana tempat kita kalau tak jaga lagi mudah lah. Kekurangan yang paling jelek adalah kekurangan dalam keikhlasan dan lenyaknya keyakinan tauhid. Kerana itulah Nabi SAW tidak tinggal diam. Beliau sentiasa menyebutkan kejelekan perbuatan syirik hingga pada hari-hari terakhir kehidupan beliau di muka dunia pun. Nabi sebut lagi, la taj'alu qabri masajida la tatruni kama tataratin nasa wal yahud anbiya'ahum. Nak mati pun Nabi 5 hari nak mati. Sebut lagi jaga molek bak kubur wali ni, kubur orang soleh ni. Manusia boleh jadi sesak gitu. Jangan mu layak kubur aku sepopok Yahudi, Nasara layak kubur para nabi mereka. Apa? Sebab sejarah mencatatkan sebab sesak gitu. Banyak berlaku. Maknanya kena berhati-hatilah. Baik. Padahal kondisi umat pada masa Nabi sebut ni, pada masa sebut Nabi sebut hadis tu, sahabat Nabi berada pada puncak kekuatan dalam bertauhid kepada Tuhan dan mereka berada pada satu barisan sehingga dikata khairul ummah. Jadi Nabi sebut tu untuk siapa? Untuk sahabat ke? Untuk kita? Baik. Habis ngerti ni. Tajuk terakhir. 84. Baik, cuba kita tengok di sini. Syarat dan kaedah dalam mengajak manusia kepada agama Islam yang benar ni asas ni. Semua ni ada buku khusus pula ni sebenarnya. Syarat dan kaedah dakwah mengajak manusia kepada agama Islam yang sebenar.
Jadi berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang sebenar, iaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar. Tak kiralah dari sudut akidah ke, dari sudut sistem agama ke, ibadat ke, akhlak dan yang lainnya. Menurut pemahaman salafus salih, dia mesti memenuhi 3 syarat. Apa dia? Yang pertama dia panggil salamatul mu'taqad. Akidah mesti betul. Itu dulu. Yakini. Itu makna mu'taqad. Akidahnya benar. Maksudnya seseorang yang berdakwah wajib meyakini kebenaran akidah salah tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Ataupun mungkin ada kaedah-kaedah lain selepas daripada itu, kaedah nak memahami tauhid. Misalnya kaedah melalui sains ke? Tak apa. Dan akidah itu sendiri dia tidak boleh salah. Sebab itulah akidah selepas tu memang dia mendapat kritik. Apa nak tujuan nak betul tu lah. Tujuan kritik tu nak supaya jadi betul. Baik, manhaj yang kedua, salamatul manhaj. Sistem tu mesti betul. Cara tu mesti betul. Cara dia mana? Cara Qurani dan juga cara secara sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat. Sahabat ni hadirat, apa penting sangat? Sebab dia generasi pertama yang bawa agama. Sebab tu ulama kata bila Nabi mati, bila Nabi wafat, itu merupakan satu pengiktirafan bahawa generasi selepas tu sudah sudah orang panggil layak untuk bawa agama. Tu maksud Nabi wafat. Bila Nabi wafat, maknanya generasi sahabat diberi kepercayaan dia Allah untuk bawa agama. Kata dia Nabi dia tak akan wafat. Nabi dia Tuhan tak akan mati ke lagi kalau tak cukup syarat lagi generasi itu untuk bawa agama. Kenapa hal tu? Baik. Mengikut prinsip dan kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Yang ketiga, salamatul amal. Beramal dengan benar. Mana amal yang umat Islam itu betul. Kita kena dakwah biar ke arah tu lah, biar betul. Nabi lagu mana? Kalau Nabi semaya lagu mana? Nabi hazai lagu mana? Nabi buat haji lagu mana? Biar betul supaya Nabi buat. Seseorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar, maka dia wajib beramal dengan benar, iaitu beramal semata-mata ikhlas kerana Allah dan ittiba', mengikut contoh Rasulullah. Dan juga kaifiat yang betul. Tidak mengadakan bid'ah. Sama ada bid'ah pada akidah, bid'ah pada perbuatan, dan bid'ah pada perkataan itu. Jadi dakwah di jalan Allah merupakan amal yang sangat mulia, ketaatan yang besar, dan ibadat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru Allah, menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri secara total kepada Allah." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, apabila Allah memberi petunjuk hidayah kerana ada sebab berkaitan dengan usahamu, Sayyidina Ali, orang yang masuk Islam kerana ada kaitan dengan kita, tak kira lah sebesar mana kaitan itu, maka Nabi kata itu lebih baik, lebih berharga bagimu daripada kamu dihadiahkan unta merah. Orang Arab ni kalau unta merah agak, maknanya paling berharga lah. Tak jual awak bakar tu. Itu nak ayat. Baik. Demi Allah, tu. Seterusnya dia baca sini, dia akhirkan dengan suratul Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia sentiasa berada dalam kerugian dan mengerjakan amal saleh. Bukan beriman saja tak jadi kot, kena beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk sama-sama jadi sabar. Sebab kesabaran kita dia berkait juga dengan pengaruh orang bersama kita. Kadang-kadang orang lemah ni, kadang-kadang kesabaran itu bergantung dengan hemah semangat orang lain. Kita tolong semangat pada dia supaya dia sabar. Itu maksud ayat ini. Jadi habislah perbincangan kita. Jadi hak khatimah tu baca sendirilah tu. Tapi baca sendirilah. Anak sebaca sendirilah tu. Jadi habislah kitab ni. Berapa lama kita baca kitab ni? Jadi kita khatam. Jadi insya-Allah minggu hadapan kita akan baca kitab tu lah.
kita Minhajul Qasidin tu. Kalau mana tak ada lagi, cuba usahalah supaya ada teks, supaya pengajian kita lebih. Anak-anak sini mula ni 21 bulan 2 tahun 2020 tahun 2020 berapa tahun? 3 tahun. Kita doa lah mudah-mudahan Allah berkati kita semasa kita baca kitab ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.